Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat bersama keluarga. Okey. Apa khabar anda semua? Apa khabar cuaca di tempat anda? Okey, di sini di Kota Belud ni cuacanya hujan daripada semalam. Okey. Tapi sudah masih lagi hujan, masih lagi renyai-renyai, masih lagi belum ada tanda-tanda untuk berhenti hujan ni. Tapi alhamdulillah kita bersyukur sebab line internet ni dia beri kerjasama lah hari ni untuk kita buat sambungan sesi live ataupun buat sharing. Okey, kita banyakkan syukur, banyakkan sabar dengan ujian yang menimpa kita. Saya terima kasih kepada yang mendoakan kesejahteraan kami di Kota Belud. Saya juga faham ada tempat lain yang banjir juga, banjir besar. Okey, ada tempat kalau tak silap di Johor masih lagi banjir. Okey, terima kasih kerana mendoakan. Saya juga mendoakan anda semua sentiasa dalam rahmat, dalam perlindungan, dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan. Okey, sesiapa saja yang diuji dengan kesempitan, dengan kesakitan, semoga Allah berikan jalan keluar atas kesulitan anda ini. Okey, amin ya rabbal alamin. Alright, so saya start awal sikit sebab saya mau pergi di tempat di luar lah. Okey, ada tempat di luar, walaupun hujan terpaksa juga jalan. Rumah kami di luar. Okey, saya just sebelum saya share tentang topik saya hari ini adalah tentang 3 tips untuk kekal istiqamah dan konsisten beramal. Okey, tips ni saya dapat daripada live sharing daripada Soleha. Jadi saya suka untuk berkongsi semula. Saya rasa ilmu ini bermanfaat. Jadi saya sukalah untuk kongsikan. Okey, siapa yang ada di sana bolehlah kongsikan juga sesi live saya ini, mudah-mudahan dengan niat supaya dapat beri kebaikan ataupun manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Okey, suka juga untuk saya ingatkan tentang e-book 9 rahsia nak tarik rezeki. Okey, siapa yang belum lagi dapatkan e-book ini, mohon anda untuk pergi ke page Munira Malin, like page tersebut dan dapatkan link di situ untuk dapatkan e-book secara percuma ni, 9 rahsia nak tarik rezeki. Okey, so masa-masa PKP ni, masa-masa kita duduk di rumah ni, so lebih baik kita perbanyakkan membaca selain daripada kita buat kerja lain lah. Tapi kita at least kita buat something yang membaca itu adalah something yang akan melatih otak kita untuk berfikir dan berkembang, insya-Allah. Bangsa membaca adalah bangsa yang berjaya. Alright, so jangan lupa pergi ke Facebook page Munira Malin. Okey, so bila sudah dapatkan link, pastikan bacalah. Okey, pastikan baca dan ulang-ulang baca. Alright, so hari ni 3 tips kekal istiqamah. Ramai orang ada masalah untuk istiqamah dalam beramal, termasuk juga yang bercakap ni lah. Jadi saya suka untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga sesiapa yang suka untuk diingatkan. InsyaAllah kita sama-sama cuba untuk beramal dan juga konsisten dalam beramal. Okey, tips yang pertama adalah jaga niat. Bila kita buat amal, kita jaga niat ikhlas kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengharapkan apa-apa ganjaran. Okey, kita buat contoh, kita buat sedekah,
kita buat solat, kita solat, kita buat solat duha contohnya. Ada orang mengharapkan solat duha untuk dimurahkan rezeki. Tapi why not kita untuk bagi kita istiqomah, kita tidak harap apa-apa ganjaran daripada perbuatan kita ataupun amal kita itu. Kita hanya buat semata-mata kerana Allah. Mula-mula memang rasa payah, rasa payau, rasa pahit. Tapi cara dia adalah kita buat sikit dulu. Okey, buat sikit. Contohnya macam solat duha. Solat duha dia ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan juga 12 rakaat. Okey, so kalau contohlah kita baru-baru dapatkan buku FTR kan, contoh kita rasa macam baru faham tentang solat duha, and then kita pun pulun nak buat sampai 12 rakaat. So jangan buat sampai terus-terus nak buat sampai 12 rakaat. Kalau kita baru bermula, kita buat dulu sikit. Buat sikit, contohnya 2 rakaat dulu. Okey, dalam 1 minggu 2 rakaat. Kita tengok macam mana progress, track kita punya progress dalam amalan kita, ibadah kita tu. Okey, kalau konsisten 2 rakaat untuk seminggu, so kita boleh upgrade up 4 rakaat, the next week dia 4 rakaat. Okey, mula-mula memang rasa susah, tapi bila kita biasakan dia akan kita akan rasa macam pelik ataupun rasa macam rasa tak seronok lah, rasa tak seronok bila kita tidak buat. Contoh solat duha tadilah, bila kita rasa rugi sangat bila kita tidak dapat buat. Kalau kita sudah mula istiqomah dan jaga niat kita untuk beribadat ni semata-mata kerana Allah dan kerana kita mengharapkan redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh saya sambung? Okey, yang tu pertama. Yang kedua adalah kita berdoa meminta kepada Allah. Kita ini sifatnya kita ni adalah manusia biasa. Kita tak ada, belum ada lagi manusia yang luar biasa sifatnya, tapi kita ramainya kita ni adalah yang biasa, manusia biasa yang sifatnya memang tidak mampu. Okey, dalam 15 rahsia asas rezeki pun ada diterangkan memang kita tidak mampu. Dari segi amal ibadat pun kadang-kadang kita tidak mampu. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk istiqomah dengan berzikir, dengan selawat dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk istiqomah. Kita tidak mampu untuk buat semua. Apa caranya adalah kita minta doa pada Allah, minta pada Allah. Tips dia adalah kita minta pada Allah, kita puji Allah dulu. Tips kita nak berdoa, kita puji Allah, kita banyakkan bersyukur dulu, banyakkan sabar dulu, untuk supaya Allah bantu kita. So bila kita mula berazam untuk buat sesuatu yang baik ini, dia akan, of course Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita sejauh mana kita betul-betul buat benda tu semata-mata buat ikhlas benda tu, buat ikhlas kerana Allah. Sebab memang akan diuji, memang akan diuji. Sebabnya kita nak istiqomah ni memang tidak senang. Yang senang adalah istirahat. Itu memang senang. Istiqomah dia tidak senang, tuan-tuan dan puan-puan. So kita memang tidak mampu. Allah tahu kemampuan kita. Okey, so bila kita buat sikit pun kita sudah dapat ganjaran, sebenarnya ganjaran pahala. Dan bila kita buat consistently, Allah sangat mencintai. Allah sangat mencintai amalan yang sedikit tetapi konsisten. Banyakkan bersyukur, banyakkan sabar, banyakkan bersangka baik dan sebagainya. Okey, itu tips yang kedua.
tips yang ketiga adalah step by step. Macam mana step by step tu? Contoh, zikir satu hari. Contoh kita nak habiskan zikir 1000 contoh. 1000 banyak sangat. Contoh 500. Kita doa lagi, doa minta pada ya Allah, minta pada Allah, ya Allah, kau izinkanlah aku untuk habiskan contoh istighfar 1000 ataupun 500 kali untuk hari ini. Okey, kita buat step by step. Bila kita buat 500 dulu, dan kita minta tolong Allah, ya Allah izinkanlah untuk aku habiskan istighfar ataupun selawat 500 kali satu hari. Okey, mungkin ada yang rasa tak perlu untuk kira-kira zikir ni, tapi lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak itu kan lebih bagus. Cumanya kita tidak perlu rush, tidak perlu terus-terus nak melompat tinggi. Okey, kita boleh guna formula slow dan steady. Cumanya kita kena usahalah, kena ada usaha untuk buat target satu hari kita nak habiskan zikir, contoh selawat 500 kali ataupun istighfar 1000 kali atau istighfar 500 kali, dan kita tahu yang kita boleh habiskan 500 kali itu. Kalau macam mula-mula memang susah. So cadangan saya kepada yang baru bermula, baru dapatkan contohlah, baru dapatkan FTR, jangan terus yes, kita kena usaha tu kena ada. Benda tu sangat struggle sebenarnya. Cumanya kita boleh, cara dia adalah kita boleh cari circle ataupun orang-orang positif yang kita boleh jadikan sebagai pembakar semangat, ataupun kita boleh tengok dia, kita rasa macam terinspirasi. Kita tengok orang tu, kita boleh rasa macam kita nak jadi macam dia. Okey, so ramai orang hari ni yang kita boleh jadikan sebagai inspirasi untuk kita teruskan konsisten. Sebab semua orang dia ada penyakit, satu penyakit tu memang tak ada ubat dia. Penyakit apa? Penyakit M. So semua orang ada penyakit M ni memang tak ada ubat. So cara ubatnya, cara nak bakar M ni adalah kita bercampur dengan grup-grup ataupun circle positif. Contohnya dalam FTR kita ada circle yang positif, connected each other, sentiasa beri inspirasi dan juga mengambil inspirasi. Jangan buat sorang-sorang. Bila kita buat sorang-sorang, sebab itu dalam Islam sendiri dianjurkan untuk kita buat sesuatu tu buat berjemaah. Pahala untuk buat amal yang berjemaah tu lagi banyak. Kenapa Allah bagi kita pahala yang banyak dalam bila berjemaah? Sebab Allah mahu melatih kita, untuk tarbiyah kita adalah untuk supaya kita buat sesuatu itu berjemaah. Kalau kita solat berjemaah 27 kali ganda daripada kita solat sorang-sorang. So jangan buat sorang-sorang. Bila kita mahu berubah ke arah kebaikan, kita bercampur dengan orang yang juga mahu ke arah kebaikan. Okey? Boleh faham tak apa saya cakap? Kan laju sangat. Alright? So sebenarnya dakwah ni adalah tarbiyah untuk diri kita sendiri. Dakwah tarbiyah untuk kita betulkan diri sendiri, dan juga kita ajak ke orang lain untuk sama-sama buat. Bila kita ajak orang lain, kita automatik
ada perasaan untuk teruskan buat sesuatu yang bermanfaat itu, supaya kita dapat juga pahala untuk diri kita, keluarga kita hadiahkan kepada orang lain. Okey, so itulah 3 tips untuk kekal istiqomah beramal. Saya doakan anda semua supaya sentiasa istiqomah beramal dengan sekecil-kecil amalan. Okey, kita jangan expect kita nak buat besar-besar tapi tidak istiqomah. Sekecil-kecil amalan tu kita cuba untuk istiqomah. Saya juga mohon anda doakan saya untuk istiqomah juga untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Okey, so segala yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Okey, suka untuk saya ingatkan tentang set lengkap FTR eksklusif 121 formula tarik rezeki. Ini adalah packaging lama. Okey, promosi ataupun offer masih lagi dibuka. Harga 499 atau 479 untuk packaging lama. Kepada usahawan ataupun orang yang berniaga, orang yang ada masalah sales dia slow, okey, orang yang sales dia banyak tapi bocor, okey. So anda, apa yang anda perlu buat sebenarnya, anda perlu upgrade ilmu. Saya boleh cakap yang anda stop untuk melabur untuk perniagaan. Sebab bila berniaga tidak ada ilmu, dia sangat susah, sangat struggle, sangat penat bila kita tidak ada ilmu. Okey, so ada orang dia tidak percaya. Masih lagi ramai orang tidak percaya tentang pentingnya ilmu untuk bila kita berniaga. Tak kisahlah berniaga apa, online ke, offline ke, kedai runcit ke, kedai makan ke, kedai basikal ke, kedai tepi jalan ke, kedai apa pun. Kalau kita rasa dalam perniagaan tu, dalam bisnes tu, dia rasa ada macam sales susah nak masuk, macam kita suka fikir yang bukan-bukan. Okay? Kita suka fikir ada orang sihir lah, ada orang santau lah, ada orang dengki lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya benda tu kita yang bermasalah sebenarnya. Kita yang bermasalah, kita tak mau upgrade ilmu supaya upgrade rezeki kita, supaya kita tahu kita berniaga tu betul atau tidak cara dia. Mesti ada benda yang salah bila kita keep on rugi, loss banyak. Bila kita sentiasa rugi, kita kena check. Mesti ada something yang problem. Bukan dengan bisnes tu, tapi dengan diri kita sendiri yang kita kena perbaiki, yang kita kena repair. Okay, so begitu juga orang yang ada masalah keluarga, masalah rumah tangga. Ini berkait rapat dengan usahawan juga. Sebab bila kita hubungan tidak baik, dia akan mempengaruhi rezeki kita. So kena baiki dulu hubungan, dapatkan ilmu untuk supaya rezeki itu senang masuk, senang, mudah masuk dengan cara kita belajar betulkan hati, bersihkan jiwa. Dan juga FTR juga bantu anda yang ada masalah hutang. Okey, siapa yang ada masalah hutang yang berat, bolehlah ikhtiar dengan cara ilmu yang ada dalam FTR. Okey, pastikan anda konsult kepada kami, tim FTR, untuk kami bantu anda sekiranya anda ada masalah yang macam saya sebutkan tadilah. Okey, so saya just nak berkongsi tentang ilmu ataupun kebaikan yang ada dalam buku FTR yang sudah banyak membantu diri saya sendiri
yang membantu perbaiki diri, perbaiki amal, perbaiki keuangan. Alhamdulillah. Okay, so saya nak membantu anda yang lain supaya anda juga dapat dapat perbaiki apa yang anda perlu perbaiki. Okay, kalau rasa macam rezeki itu sempit, mesti ada something yang menyekat rezeki itu yang kita tidak tahu. Alright, so itu saja. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak kepada yang menonton. Okay, saya harap anda belajar sesuatu daripada sesi sharing saya ini. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah, sebab ini adalah sharing hari Jumaat, hari Ahad. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Kalau tiada apa-apa halangan, insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.